Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita jumpa lagi di channel Pok Nidin, channel yang membincangkan topik-topik ekonomi dan perniagaan bagi membantu anda untuk menjadi usahawan yang lebih cemerlang di dalam mentadbir, memimpin dan juga menguruskan perniagaan masing-masing. Kali ini kita nak bincangkan berkenaan dengan kemahiran CEO menilai keupayaan sebenar ahli-ahli pasukannya. Sebagaimana yang kita maklum, salah satu tanggungjawab seorang CEO ialah untuk menubuhkan satu pasukan yang mantap, yang mampu untuk membawa perniagaan ke arah yang ditujunya berdasarkan strategi-strategi yang telah ditetapkan. Strategi yang cantik sahaja tidak memastikan perniagaan dapat mencapai apa yang ditujunya, tetapi yang penting ialah pelaksanaan strategi. Jadi di sinilah pentingnya setiap ahli pasukan benar-benar mampu menjalankan amanah, tanggungjawab dan fungsi mereka seperti mana yang dikehendaki di dalam strategi. Sebelum kita sambung lagi perbincangan ini, sekiranya tuan-tuan dan puan-puan mendapat manfaat daripada video-video yang dikongsikan di channel Pok Nidin ini, sebarkanlah video-video kami kepada rakan-rakan usahawan anda yang lain dan ajak mereka ramai-ramai untuk subscribe channel Pok Nidin ini agar kita perkembangkan lagi ilmu-ilmu berkenaan dengan ekonomi dan bisnes di kalangan usahawan di negara kita. Seperti mana yang saya sebutkan tadi, membentuk satu pasukan yang mantap adalah di antara tugas penting seorang CEO. Macam mana cantik strategi, macam mana mantap pilihan-pilihan yang telah dirancang, tetapi sekiranya ianya tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan cemerlang, maka apa yang diharapkan, apa yang disasarkan oleh penilaian tak akan dapat dicapai. Jadi di sinilah pentingnya seorang CEO mampu membentuk ahli-ahli pasukan yang dikehendaki oleh beliau. Biasanya sekiranya CEO itu masuk ke dalam sebuah perniagaan yang baru, dia mungkin dah ada pegawai-pegawai kanan, pengurusan kanan yang sedia ada, dan pada peringkat permulaannya dia kena bekerjasama dengan orang-orang ini. Tetapi sebagai seorang CEO, dia juga ada tanggungjawab untuk memastikan perniagaan yang dia pimpin dan takbir itu menuju ke arah sasaran-sasaran yang ditetapkan di dalam strategi perniagaan. Jadi ini memerlukan dia menilai kemampuan sebenar semua orang yang ada di dalam perniagaan, khususnya yang ada dalam pengurusan kanan, dan memastikan mereka benar-benar ada ilmu, ada kemahiran, ada pengalaman, kelayakan dan mampu menjalankan tugas dan amanah yang mereka pikul. Jadi biasanya penilaian ini ada dua kaedah lah. Satu kaedah yang formal dan satu kaedah yang tidak formal. Kaedah formal biasanya diadakan sama ada setiap 6 bulan ataupun setahun sekali, yang mana seorang CEO itu akan membuat penilaian ke atas prestasi pegawai-pegawai yang melaporkan kepadanya berdasarkan kepada kemampuan mereka mencapai sasaran, kualiti kepimpinan mereka, keupayaan mereka untuk menyelesaikan masalah dan beberapa perkara lagi yang biasanya ditetapkan lebih awal supaya orang-orang berkenaan tahu bagaimanakah prestasi mereka akan dinilai pada akhir tahun ataupun setiap 6 bulan. Dalam penilaian yang lebih informal pula, seorang CEO itu akan memerhatikan bagaimana pegawai-pegawai yang bekerja dengannya melaksanakan tugas dan amanah mereka, sama ada dengan bersungguh-sungguh, sama ada dengan sambil lewa, sama ada mereka ini benar-benar mempunyai kemampuan untuk melaksanakan tugasan mereka, bukan hanya sekadar nampak hebat di atas kertas saja dengan mungkin kelulusan-kelulusan akademik yang berjela, tetapi sebenarnya tidak mampu untuk melaksanakan perkara-perkara yang diharapkan oleh CEO berdasarkan strategi yang telah dipilih. Jadi mungkin di dalam
keadaan yang lain yang mana strateginya berbeza, seseorang itu memang boleh dikira baik ataupun cemerlang. Tetapi apabila strategi bertukar, penekanan berbeza, fokus berbeza, mungkin orang yang cemerlang 2-3 tahun terdahulu sudah tidak cemerlang sekarang. Jadi penilaian ini penting kerana akhir sekali seorang CEO ini dia bekerja melalui pegawai-pegawai kanan ini. Sekiranya mereka gagal melaksanakan amanah dan tanggungjawab seperti mana yang diharapkan, tentunya prestasi CEO itu sendiri akan terjejas. Jadi dalam hubungan setiap hari, dalam interaksi dengan pegawai-pegawai berkenaan, pemerhatian di dalam mesyuarat misalnya, khususnya mesyuarat pengurusan, interaksi dengan ahli lembaga pengarah, ini semua akan dapat memberikan gambaran kepada CEO sama ada pegawai-pegawai kanan yang berkhidmat dengannya benar-benar mampu atau tidak. Seorang CEO kena jujur dan ikhlas di dalam membuat penilaian-penilaian ini. Dia tidak boleh memberi kelebihan kepada orang-orang yang dia suka ataupun sengaja memberi penilaian yang rendah kepada orang yang dia tidak suka. Sekiranya ini berlaku, akhirnya ianya akan memberikan masalah kepada perniagaan itu kerana orang-orang lain dapat membaca gelagat CEO seperti ini. Jadi adalah penting untuk dia menilai, dan sekiranya orang yang dia tak suka tetapi mampu melaksanakan tugas dan tanggungjawab dengan cemerlang, ianya kena dikekalkan dalam pasukan. Tapi sekiranya ada orang yang hebat di atas kertas, mungkin telah berjaya 2-3 tahun yang lalu, tapi di kebelakangan ini dalam keadaan strategi yang berbeza, dia tidak menunjukkan prestasi yang cemerlang, maka CEO itu kena mengambil keputusan sama ada mahu mengekalkan orang demikian ataupun mencari orang yang lebih baik supaya yang kepentingan syarikat diletakkan di hadapan berbanding dengan individu-individu ini. Mungkin sesetengah orang boleh diberi masa untuk mempertingkatkan lagi prestasi mereka, namun sekiranya mereka tidak mencapai tahap yang dikehendaki, kita kena membuat tindakan yang realistik dan mungkin kita kena terpaksa berpisah dengan mereka. Jadi bagaimana CEO itu memberi semangat, mendorong dan juga memimpin ahli pasukannya akan menentukan juga sama ada bakat-bakat lain yang berada di luar perniagaan mahu masuk dan menjadi ahli pasukan CEO demikian. Sebab tindakan-tindakan CEO walaupun ianya mungkin melibatkan jumlah orang-orang yang kecil, tapi biasanya dalam sektor korporat cerita ini akan tersebar. Jadi sekiranya kepimpinan CEO itu cemerlang, dia mempunyai visi yang jelas, mempunyai strategi yang mantap, melaksanakannya dengan penuh semangat, memberi galakan dan juga sokongan kepada pegawai-pegawainya, ini akan menarik orang lain untuk masuk ataupun memohon untuk menjadi sebahagian daripada ahli pasukannya. Tetapi sekiranya CEO itu sendiri tidak mantap, membuat penilaian prestasi dengan tidak adil, meletakkan orang-orang yang tidak berkemampuan di atas dan tidak memberi peluang kepada orang-orang yang cemerlang, siapa yang nak masuk ke dalam pasukan orang-orang seperti itu? Jadi membuat penilaian yang sebenar ini penting. Saya tekankan tentang penilaian prestasi sebenar kerana kita tidak hanya melihat seseorang itu berdasarkan kertas yang dia boleh bawa. Seseorang mungkin ada berjela-jela kelulusan, tapi apabila diberikan amanah, tanggungjawab, diharapkan untuk memimpin orang-orang lain, diharapkan untuk menangani isu-isu yang mencabar, yang rumit, apabila dia tidak mampu, maka yang rugi ialah perniagaan sekiranya orang-orang seperti ini dikekalkan. Jadi menjadi CEO ini kena mampu untuk membaca kemampuan orang-orang yang berinteraksi dengan kita, yang membuat laporan kepada kita, yang menjadi wakil kita di dalam melaksanakan strategi. Jika seseorang CEO itu membuat kompromi tentang kemampuan, tentang prestasi,
maka mesej yang dia sebarkan di dalam perniagaan akan menyebabkan orang lain juga tidak hiraukan tentang prestasi kerana CEO juga tidak peduli dengan prestasi. Jadi adalah penting bagi CEO membuat penilaian prestasi dengan jujur, dengan ikhlas, dan sekiranya ada di antara ahli pasukannya yang tidak sesuai untuk terus berada di dalam pasukan itu, maka mereka perlu ditukar. No hard feeling, is all about business, dan ini penting kerana CEO itu memegang amanah daripada pemegang saham, daripada ahli lembaga pengarah untuk memastikan perniagaan berjalan dengan baik, dengan cemerlang, dan tindakan-tindakan beliau mestilah meletakkan kepentingan perniagaan di atas kepentingan lain, namun dia kena adil di dalam membuat keputusan-keputusan kerana ianya melibatkan hak manusia, masa depan manusia, tetapi sekiranya telah ditetapkan seseorang itu tidak cemerlang walaupun sijilnya berjala-jala, maka CEO kena gantikan dengan orang yang lebih baik. Sekiranya anda mendapat manfaat daripada perbincangan kita pada malam ini, maka sebarkan video-video yang dikongsikan di channel Pok Nidin ini dengan rakan-rakan usahawan anda, agar kita memperluaskan lagi ilmu dan juga pengetahuan tentang ekonomi dan bisnes, dan ini akhirnya akan memperteguhkan lagi keusahawanan di negara kita. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.